It's been a long week, dead on my feet, I'm in it deep. Could use a break, some time away, go out and play. Let's go. So come on and get ready, come on and get ready. And giddy up, let's go have some fun, yeah, live it up. Put your heels on, red lipstick, let your hair down, raising your glass to the girls' night out. Giddy up, call all your friends, can't get enough. Let's turn it up to 10, going out tonight, feeling right, the night is still young. Come on girls, giddy up. Dance floor is jumping, music is pumping, let's get into something. Let's have some fun. So line up, patrol, let the good times roll. Ready, set, go. So come on and get ready, come on and get ready. And giddy up, let's go have some fun, yeah, live it up. Put your heels on, red lipstick, let your hair down, raising your glass to the girls' night out. Giddy up, call all your friends, can't get enough. Let's turn it up to 10, going out tonight, feeling right, the night is still young. Come on girls, giddy up. So come on and get ready, come on and get ready, come on and get ready, come on and get ready. And giddy up, let's go have some fun, yeah, live it up. Put your heels on, red lipstick, let your hair down, raising your glass to a girls' night out. Giddy up, come on your friends, can't get enough. Let's turn it up to 10, going out tonight, feeling right, the night is still young. We're going out tonight, feeling right, the night is still young. Come on girls, giddy up. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sesi betul tu dong. Ya Allah. Mami kena jadualkan lah benda ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mami dapatikan apa khabar semua ya. Harap semua okey hari ni, semua sihat ya, semua bersemangat. Mami hari ni memang hari yang sungguh exciting. Hari yang penuh macam mana nak cakap penuh peristiwa.
Jadi memang sangat sesuai lah. Lepas tu Mami fikir tadi kata Mami ingat nak tangguh malam ni sebenarnya. Tapi macam tak kena apa? Rasa tak kena pula. Kita cakap pasal demi masa. Menguruskan masa. Lepas tu kan, kalau saya tak tepat masa, macam mana nak cakap pasal mengurus masa? Sabar je dah. Okey. Jadi, apa Mami nak buat juga. Ya. Sebabnya benda ni, actually, kalau saya cerita nanti, Mami rasa mungkin ada orang marah kat Mami. Bukan marah lah, awak tak marah kot kan. Sebab kan benda yang nak cakap ni bendanya sebenarnya simple. Simple. Maafkan saya, suami saya buat lawak kat belakang tu saja nak bagi saya gelak. My husband very naughty. See, I'm saying this for everybody to hear. Okey. Jadi tak apa. Okey, sebelum kita masuk ke slide ke apa, Mami nak cakap sikit sebab apa Mami cakap pasal masa ni. Sebab satu masa dahulu Mami pun memang sangat menguruskan masa ni memang satu masalah lah. Satu isu yang sangat besar bagi saya juga. Jadi saya faham. Mami memang faham sangat. Isu-isu yang biasanya dihadapi mengenai pengurusan masa ni saya faham. Saya faham kenapa? Kerana saya lah tu dulu. Okey. Bila masanya yang kita rasa bila masanya yang kita kena mula rasa risau sikit lah, start being concerned mengenai masa kita dalam hidup kita, ya. Ada beberapa tanda lah. Okey, yang pertamanya ialah bila kita janji satu-satu masa kita tak dapat nak menepati. Janji tak apalah, kita jumpa masa ni, okey nanti saya call, esok petang saya call, ya. You cakap benda-benda ni, lepas tu you tak boleh buat. You tak buat. Ya. Okey tak apa, nanti minggu depan kita jumpa. Tak ada jumpa dah. Okey, nanti saya bagi maklumat tu pada you lepas nanti saya balik office. Tak ada bagi. Ini berbahaya dalam perniagaan dan dia membahaya kepada kita kerana kita berjanji dan kita mungkir. Kita berjanji dan kita mungkir. Jadi dia banyak level, ya. Ketidakbagusan dia tu. Ya. Memang banyak level lah. Faham maksud Mami? Okey. Jadi kalau faham, bagus, ya. Seperti yang saya kata, saya telah melaluinya. Jadi oleh kerana saya telah melaluinya, jadi saya sangat faham keadaannya dan saya sangatlah ingin nak berkongsi dengan anda semua perjalanan saya dan macam mana supaya you all semua tak macam tu lagi lah. Ya. Satunya bila kita berniaga, kita nak bina trust. Ya, kalau kita tak boleh menguruskan masa kita, semuanya akan tunggang langgang. Percaya cakap saya. Okey? Percaya cakap saya. Okey? Jadi memang sangat penting. Okey?
Jadi Mami sebenarnya hari ini tak ada banyak slide. Sebab tiap-tiap satu benda ni saya nak cakap secara spontan. Saya nak ambil saya tunjuk you bahagian-bahagian dia. Pesanan penaja of course. Ya, dan tapi saya nak cerita secara simple supaya kita semua boleh mudah faham dan mudah guna. Mami harap boleh ya. Dan kalau perlu tak apa, nanti kita buat lagi yang lebih yang lebih banyak slide, yang ada nota apa semua ya. Tapi Mami rasa untuk permulaan ini mungkin tak berapa perlu. Okey. Sebabnya bila kita cakap pasal masa, dia macam ni tau, semua orang pun tahu pasal masa. Awak tahu sebenarnya. Kan? Kita semua tahu. Kita semua tahu masa tu apa. Kita semua tahu masa tu emas. Tapi kita nak mengawal masa adalah sesuatu yang sangat mencabar untuk kebanyakan orang. Ya, kenapa agaknya? Why do you think that is? Ya. Sebab masa ni ya, fikir macam ni lah, penting tak penting dia. Kalau Allah bersumpah demi masa, penting lah. Betul tak? Kan? Kalau Allah sendiri cakap wal as innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita boleh berada dalam kerugian. Kan? Bukan saya cakap. Okey. Jadi macam biasa, sebelum kita teruskan, jomlah kita tengok sedikit macam biasa. Hai. Okey kan Mami buat lubang macam gini ya? Okey kot. Sebabnya saya boleh gunakan slide saya ni seluas-luasnya. Macam gini. Itulah pasal. Okey. Baik, kita cakap pasal masa. Sebelum tu cakap sikit pasal diri saya. Lawa tak? Mami suka sangat yang ni. Okey. Okey. Baik. Sebab sekarang ni saya boleh guna the whole slide. Semua nampak kan? Okey. Jadi Mami nak ceritanya, inilah cerita awal sebermula ya. Sekejap, maafkan saya. Okey. Tak apa. Kita betulkan. Macam-macam lah aku ni. Okey. Jadi Mami spend masa sikit kat sini sebab ini perjalanan Mami sendiri dalam proses nak belajar mengenai masa. Ya. Okey. Kalau dulu masa belajar, selalulah my parents, awak tak payah fikir pasal benda lain, kita belajar je. Okey. Yalah, dan dia pun beri ruang dan luang untuk saya pun memang fokus fikir belajar je. Tak payah fikir pasal duit ke apa ke, tak payah.
Sebab memang ada sekolah, dan kalau keperluan tu ada seadanya, ibu bapa saya boleh sediakan, ya. Keperluan belajar tu boleh disediakan. Alhamdulillah. Jadi dari segi masa tu, dan bila belajarnya seni bina, masa Mami sekolah kan, Mami tak pandai nak study lama ke apa semua, tapi kita berjadual sebab sebab duduk hostel kan, duduk asrama. Jadi paginya bangun pukul berapa nak kena pergi kelas, ya. Apa semua tu berlaku secara automatik, kita tak sedar pun, tapi itu adalah jadual. Tapi orang buatlah, bukan kita buat sendiri. Bila masuk universiti tak ada jadual macam tu, suka hati kita je kan, kecuali kelas kena pergi. Lepas tu kelas tu pula masa dia lain-lain apa semua kan. Lepas tu assignment semua last minute. Kan, projek last minute. Masa daripada awal tu kan buat itu, buat ini apa semua, bila sampai last tu tak tidur. Tak pernah Mami sebulan tidur 2 jam, 3 jam, 1 jam tiap-tiap malam. Tidur pun tidur bawah meja macam tu je. Ya. Nak siapkan projek. Bila kerja dalam bidang yang sama kan, bidang seni bina kan, project base juga macam tu juga. Kerja. Lepas tu kan, dah submit, bos dah siap. Saya cuti esok. Bos pun balik. Tidur. Boleh tidur sehari tidur. Tadi kerja je siang malam, lepas tu tidur 2 hari. Macam tu, ya. Jadi itu zaman muda saya. Sampailah saya keluar daripada bidang seni bina ni, keluar daripada project base ni, dah masuk kepada training. Jadi kat training ni bos saya selalu tanya masa tu, kita nak kena buat ni, berapa lama masa you perlukan? Lepas tu Mami kan masa tu kan macam, I don't know what I didn't know lah. Memang overconfident habis. I don't know. It'll be done when it's done. Action tak? Kan? Mami kalau dengar jawapan macam tu, nak kena tampur. Ada ke jawab macam tu dengan bos? Tapi kan macam Mami tak tahu pun, tak rasa pun yang benda tu salah. Lepas tu rupanya dia pun cakap, do you know how much time you going to take? I don't know. Lepas tu dia kata, maknanya memang dia tahu pada masa tu bahawa pengurusan masa saya, bos saya tu lah, dia tahu pengurusan masa saya memang hancusnya. So dia pun bagi dia punya diary, dia pakai time planner. Siap pergi kursus, pergi kelas apa semua, nak belajar pasal pengurusan masa. Macam like, biar betul. What can this give me? So lepas tu dia suruh buat benda yang memang iaitu dia suruh tulis tiap-tiap hari. Pagi buat apa, lepas tu you buat apa. Bila you tukar buat benda lain, you tulis benda tu apa buat. So Mami pun terpaksa buat lah, sebab dia minta. Hari-hari you nak balik, bagi senarai. Tak bagi senarai, tak boleh balik. Marah ke tak? No, can I give it to you tomorrow? No, you give it to me now. Tiap-tiap hari. So Mami buat. Bila buat, ada discovery dekat situ. Sebab tu dia suruh buat. Jadi ini nanti Mami akan ceritakan, ya. Jadi bila dah melalui itu, thank you so much Mr. Jean-François Jada. You helped me a lot with time management, discipline. I will never forget it. I will not forget it. The value is
nilai sangat-sangat berharga. It's priceless. Sebab bermula daripada itu, bila kita boleh menguruskan masa, kita boleh atur masa kita, kita boleh buat lebih banyak. Kita jadi terkawal. Semuanya jadi in control, insya-Allah. Dengan izinnya juga. Okey. Jadi, oleh kerana saya hidup macam havoc macam tu kan, maka walaupun belajar banyak apa semua, tapi tak ada belajar ni, pengurusan masa tak ada. Belajar ni semua dia tak ada nak belajar menguruskan masa kat dalam ni. Itulah masalahnya. Kan? Tapi bila kita bekerja, kita memerlukan dalam hidup kita sangat-sangat memerlukan. Okey. Jadi, dan bila kita tak dapat menangani masa, hidup kita akan kacau bilau dan kita tak akan dapat buat sebagaimana yang kita perlu. Okey. Jadi ni, kanser ni pun sebahagiannya ialah kerana saya tak pandai mengurus masa sebenarnya. Sebab terover kat situ. Jadi bila oleh kerana dah belajar, tapi masa muda tu begitu dah memakan dirilah. Mungkin salah satu daripada penyebabnya juga yang menjadi hingga kepada kanser. Dan bila Mami dah join dengan STG Millionaire Academy, lagilah kena mengurus masa. Sebab kita ada team. Kita ada team, kita ada customer, kita ada meeting, segala macam jenis meeting. Kerana kami ada leader-leader yang tak boleh tengok saja, tak boleh biarkan anak buah dia. Ada je dia nak idea macam gini, projek ni, apa semua kan. Semua tak boleh. You kena buat ni supaya nanti boleh dapat ni, akan dapat ni. Betul kan? Jadi okey, kita akan meeting tiap-tiap minggu pada masa ni. Okey, lepas tu tiap-tiap malam pada masa ni, 2 kali seminggu gini. Apa semua. Tiap-tiap pagi morning meeting. Jadi kita terpaksa kena urus masa. Itu belum lagi masuk belajar ngaji. Ngaji mesti ke kena faham. Lepas tu kuliah jiwa terbu rezeki, baca Yasin, baca surat macam-macam. Dan macam-macam ni sebenarnya menyeronokkan bagi Mami lah. Dia bukan pressure, sebab dia semuanya membina ke arah kejayaan, menyumbang kepada kejayaan secara menyeluruh. Tapi kunci dia adalah pengurusan masa. Now, saya tak kata saya terror mengurus masa. Saya kata saya tahu macam mana. Tak semestinya saya sudah dapat buat dengan baik. Dan kita semua saya rasa tidak mungkin akan dapat buat dengan sempurna. Dan di antara semua ni ada customer, ada anak buah yang bertanya, ada orang yang minat nak join, ada macam-macam daripada segala sudut. Lepas tu kan kita ada page lagi, ada timeline kita lagi, ada WhatsApp lagi, ada Telegram lagi, subhanallah. Berbagai-bagai saat, ada Instagram, ada TikTok, Allahu. Macam-macam. Jadi pengurusan masa ni penting dalam berniaga. Kalau tak, adalah benda yang akan tertinggal. Okey, pesanan penaja sedikit. Urus masa. Hari ni berapa hari bulan? Tu 294 tu you dapat sebenarnya 1 kotak free tau. Dan dapat gelas tu free juga. Ni gelas tu, gelas ni gelas ni free. Okey. Dan sampai bulan depan tu Impact BB Alfalfa ni, Mami nak cakap betul-betul lah, Alfalfa ni memang sangat bagus
Satunya kerana isi kandungan dia tu, dia ni dikenali sebagai raja segala makanan. Ya. Jadi apa? Dan dia concentrated, kita ambil 1 sudu atau 2 sudu sehari dan memadai. Ada orang campur dalam air minum, ya, yang siapa bawa bekal air tu kan, campur je kat dalam tu. Ada orang yang ambil macam tu je sebab dia tak ada rasa. Warna dia hijau tapi dia tak ada rasa. Orang campur buat campur dengan air laici, apa, kalau bulan puasa memang suka sangat buat benda ni. Letak dalam agar-agar. Kalau tak letak dalam agar-agar, buat topping, krim, apa semua macam-macam. Ya, sebabnya ialah kerana dia ni memang sangat bagus, dan bukan sahaja dia ada alfalfa tu, tapi dia juga ada tenaga biovelocity. Yang BBSM tu, ya, bila kita minum tu kita dapat tenaga biovelocity tu meresap ke dalam tubuh kita buat sementara. Kalau BBSM tu pakai selama-lamanya adalah, yang ni bila dia dicerna tu tak BB lagi dah. Tapi dia memberi manfaat, ya, dalam daya penyerapan terutamanya. Ya, dan oleh kerana ada tenaga BB pada masa tu, kesan tenaga BB tu tak ada, iaitu guna tenaga sel-sel kita lebih cekap. Jadi sel kita boleh buat lebih banyak dengan menggunakan tenaga yang sama, macam tu. Okey, baik. Balik kepada demi masa tadi. Ya, okey. Jadi 4 perkara. Susun dan urus. Kita boleh susun dan kita boleh urus masa. Kita boleh cari masa dan kita boleh cipta masa, dan kita boleh luaskan dan lapangkan masa. Ada orang marah ke belum? Cipta masa, ya ke tak? Okey, itu terma saya yang saya gunakan. Okey, nanti saya cerita, ya. Okey, mari kita tengok skrin besar. Mana skrin aku? Okey, kita tengok skrin besar lah. Ya. Baik, sebab nak cakap pasal menguruskan masa ni, okey, susun dan urus masa, ya. Jadi ini sebenarnya salah satu daripada topik masa Mami buat training dulu. Jadi bila saya buat training dulu, Mami akan buat bahagian ni saja, bahagian susun dan urus masa, sebab saya masa tu cipta masa apa semua tu saya tak realise lagi. Ya. Jadi okey, jadi macam itulah. Jadi yang ni sebenarnya standard, tapi standard pun ramai lagi kita bila Mami bergiat dalam bidang multi level, bergiat dalam bidang online business, bila Mami ada ramai nak buah apa semua ni, I realise that sebenarnya masih ramai lagi orang yang belum betul-betul dapat menguasai masa ni. Ya, menguasai pengurusan masa. Okey. Okey. Baik. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat bila kita nak menyusun dan mengurus masa ialah kita kena
tahu dulu kita nak guna masa kita ni untuk apa. Ya, masa kita ni kita nak guna untuk apa? Ya, sebab apa kita nak urus masa ni? Apa objektif kita? Apa kita nak capai? Ha? Ha. Ya? Ha. Okey. Okey. Jadi, kalau kita tahu yang tu, okey, lebih mudah. Sebab kalau kita tak tahu, okey, ada satu benda yang kita tak boleh buat. Okey, iaitu kita kena menetapkan keutamaan. Ya. Kita kena menetapkan keutamaan, ya. Okey. Jadi bila kita nak menetapkan keutamaan ni, macam mana kita nak tahu benda tu penting ke tak? Ya. Apa yang penting, apa yang tak penting, macam mana kita nak tahu benda ni? Okey. Jadi ada satu benda yang membantu, iaitu benda ni dipanggil sebagai matriks pengurusan masa. Okey. Sekejap Mami tunjuk Okey. Ingat ya, mula-mula kena tahu dulu, ya, apa objektif kita, apa yang penting pada kita, apa keutamaan kita. Okey. Yang tu penting kita kena tahu dahulu, ya, sebelum kita boleh nak guna benda ni. Okey. Sekejap Okey. Okey, baik. Right. Kenapa? Mana dia pergi? Okey, yang ni. Matriks pengurusan masa. Senang je, nampak macam senang kan? Ya, memang senang pun. Senang yang tak dibuat. Okey. Mami ceritakan yang ni dan lepas tu insya-Allah kita akan dapat ini akan dapat membantu kita menguruskan masa dengan lebih baik. Sebab apa? Okey. Dia ada dua je matriks di sini. Satu benda yang kena buat segera dan lagi satu benda yang kena buat benda yang penting. Okey. Biasanya yang terjadi pada kita ialah, ya, urgent. Benda ni urgent, yang ni urgent, yang ni sekarang, yang ni kena buat sekarang. Okey, yang ni orang tanya sekarang, dia nak jawapan sekarang. Yang ni sekarang, semuanya sekarang. Hari kita dihabiskan dengan sekarang sahaja. Namun begitu sebenarnya, okey, yang perlu dibuat sekarang, segera, urgent itu tak semuanya penting. Tapi oleh kerana di depan kita tak nak serabut, jadi kita pun settlekan. Benda yang penting, okey, benda yang penting tapi tak urgent, kita terpaksa abaikan.
terpaksa abaikan. Kenapa? Sebab kita tak dapat nak mengawal yang segera-segera tadi tu. Jadi nanti yang penting ni dia akan jadi lebih segera. Ya, dia akan jadi segera dan penting. Nanti dia akan mencekik kita. Ya. Itu yang jadi tengadah-tengadah banyak, ya. Oh, saya tak sempat buat yang tu, tak sempat buat yang ni. Dan ini kalau dalam perniagaan dia akan beri kesan kepada bisnes kita. Benda yang penting biasanya benda yang memberi kesan yang besar kepada keuntungan perniagaan. Betul ke betul? Jadi kalau yang ni kita abaikan kerana ada benda yang urgent tadi tu tapi sebenarnya tak penting tu, yang mengganggu hidup kita, jadi susahlah. Okey, baik, ni saya tunjuk lepas tu kita balik kepada I nak cakap dengan you pakai skrin besar balik. Okey, baik, sebab apa segera, penting, segera dan penting ni kita nak elakkan. Okey, dan sebenarnya kita nak elakkan segera yang tak penting tu. Okey, ya, kita nak benda-benda semua kalau boleh semua benda tak perlu segera. Ya, barulah kita boleh rancang masa kita. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey, pertamanya, okey, contoh apa yang nak kena sekarang juga. Kita layan soalan-soalan biasanya. Customer call, tanya itu, tanya ni. Biasanya kalau customer dia nak tahu apa, dia nak maklumat mengenai produk, dia nak tanya soalan apa semua. Kalau kita tak jawab masa tu, boleh tak jawab masa tu, tapi dia pun akan tanya orang lain juga. Jadi kadang-kadang kita akan dapat tak apa, saya dah dapat jawapan tu daripada siapa-siapa lah, saya tanya ni. Dan sale tu akan pergi kat sana lah. Okey. Jadi perkara-perkara yang standard, okey, biasanya apa yang Mami selalu buat ialah kita minimalkan masa yang perlu kita gunakan. Okey, jadi kita ada, contohnya kalau yang tadi lah, kita ada standard, jawapan-jawapan yang standard. Dan Mami selalu buat link-link yang ada autoresponder. Ya, kalau untuk maklumat asas, kebanyakan maklumat produk ada dekat Caring for Customer punya page pun, ya. Jadi kalau soalan yang di luar itu, yang tu baru kita layan. Jadi kuranglah yang nak kena segera tu. Jadi guna autoresponder, guna standard punya jawapan, maklumat-maklumat dah di hujung jari, ya. Kita boleh copy paste, ya. Jadi ini semua mempercepatkan dan mengurangkan masa yang kita perlu luangkan untuk layanan tu. Ya, dan Mami suka kalau boleh jawab secara pukal. Ya, terutama sekali maklumat yang standard. Jadi siapa yang nak tahu pasal produk, dia orang boleh pergi tengok dekat YouTube, dia orang boleh pergi tengok dekat page, dia orang boleh tengok dekat Instagram, dia orang dan kalau ada soalan-soalan yang spesifik, barulah dia perlu tanya dan Mami akan jawab. Itu saya lah, kalau dari segi perniagaan. Kalau di dalam syarikat contohnya, ya, sama juga, ya. Boleh buat yang sama. Maknanya jawapan-jawapan kita apa semua tu, tapi tengok kerja apalah. Kalau receptionist memang lebih banyak lah yang yang kita perlu layan tu, yang datang berdepan tu. Tapi pun kita boleh layan secara, maknanya okey, kita dah tahu dah. Ada kumpulan-kumpulan soalan biasanya, ataupun kumpulan-kumpulan benda yang kita kena menangani, ya. Jadi kalau kita prepare, if we are prepared, then we will use less time. Okey, jadi kita boleh buat lebih banyak,
Ya, dan dengan itu kita boleh spend lebih banyak masa, ya, kita boleh peruntukkan lebih banyak masa kepada perkara-perkara yang penting tadi tu supaya dia tak jadi urgent. Ya, itu satu. Dan kalau dengan di dalam organisasi, dalam syarikat, okey, kita sentiasa ada option, kita boleh negotiate deadline. Okey, terutama sekali kalau benda tu berkonflik. Okey. Contoh bos kata okey, yang ni kena siap hujung minggu. Hujung minggu maknanya sebelum hujung minggu. Okey, jadi hari ni hari Ahad. Okey. Katakan apa, okey, katakan hujung minggu baru ni. Ya, iaitu sebelum hujung minggu, maknanya hari Jumaat baru ni lah. Okey. Dan pada masa yang sama, oleh kerana Chinese New Year apa semua ni, ada deadline yang sebenarnya jatuh masa cuti tu, jadi kita kena buat masa tu juga. Okey, jadi kita boleh cakap lah dengan bos, yang ni saya perlu buat ni, yang ni pun kena buat juga, yang macam mana ya. Okey, kalau bos you reasonable, maknanya dia pun menyedari bahawa ada konflik masa ini, maka kita boleh berbincang dan dia boleh kata okey, tak apa, yang ni you siapkan yang ni dulu, yang ni nanti once kita balik daripada ni boleh siapkan yang ni, ambil masa dalam satu hari je, contoh. Okey, ataupun you boleh cadang lah macam tu, sebab kan kita satu badan je. Ya, banyak hari saya pun rasa macam sotong. Hari ni saya rasa macam nak mengkelonkan diri saya. Silatlah Mami buat TikTok yang kelon-kelon tu. Kan tiba-tiba je aku rasa macam kena ada 3-4 dah Mami. Sebab ya, memang ada benda yang saya tak terjawab pun hari ni. Ya, maafkan saya Kak Lah. Sekejap lagi saya akan terus. Kadang-kadang kita memang terpaksa lah, ya. Tapi kita kena tahu apa keutamaan kita, apa yang penting dan kita perlu tangani, ya, seboleh-bolehnya kesemuanya itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi itu berkenaan satu cara, iaitu dari segi matriks, ya. Jadi yang pentingnya ialah kita lihat keutamaan, ya. Kita lihat keutamaan, ya. Yang penting ni kita mesti kena beri masa kepada dia. Kerana yang penting ni yang akan membuatkan memberi kesan yang paling besar, ya, kepada hasil, ya, hasil kerja kita. Yang penting itu, bukan yang lain-lain. Ya, yang tak penting tu dia tak ada kesan, dia tak ada kesan yang kekal. Ya. Jadi okey, dan jadi itu mengenai dengan pengurusan masa. Ada lagi satu cara juga, okey, mungkin Mami kongsilah yang ni, ya. Okey. Jadi dalam benda-benda yang kita buat tu, kita boleh kategorikan dia A, B, C, D, E. Okey. Apa yang berikan hasil paling banyak? Hasil kalau berniaga, keuntungan lah. Okey. Produk you, contoh produk you yang mana yang memberi untung besar? Okey. Dan tanya diri kita, berapa banyak masa yang you spend ke atas produk itu. Okey. Dan apa yang kita tak suka buat? Dan adakah benda yang kita tak suka buat tu penting ke tak penting? Okey. Jadi biasanya mana kerja yang tak digemari ni tak semestinya lah benda yang kita tak suka tu tak penting, tapi biasanya gitulah. Ya. Apa yang kalau kita tak buat,
Ya, kalau kita tak buat, dia tak beri kesan yang terlampau buruk, tapi tetap harus dilakukan. Yang ni B. Okay. Yang pertama tadi, beri hasil paling banyak, yang tu A. Okay. Alright. B ni macam contoh lah. B ni apa, kalau Mami ambil contoh perniaga balik lah, ya, anak-anak Mami pay attention. Kita selalu ada banyak testimoni, kita ada banyak poster-poster, semua company bagi, yang buat sendiri, apa semua. Kalau kat dalam telefon ni, semak. Ya, tak tahu mana. Ya, berkodi-kodi, betul tak? Ya, gambar, poster, testimoni, macam-macam, semua ada. Baguslah kalau semua ada, kan? Ya, tapi lepas tu dia duduk je dalam telefon tu, macam mana nak cari? Jadi kita terkial-kial nak mencari. Jadi kalau kita tak buat, dia tak ada akibat sangat. Tapi kalau kita buat, dia akan memudahkan kita. Okay, jadi apa dia? Okay, gambar tu semua kita kena susun dia dalam folder-folder. Nak menyusun dalam folder-folder. Kalau telefon Android ni, kalau iPhone wallahualam Mami tak tahu, rasanya serupa juga yang tu. Ya, adalah kerja kita kena pindahkan satu-satu, dan lagi lama kita bertangguh, lagi susah kerja tu. Dan akhirnya boleh jadi give up. Ya, sebab banyak sangat. Lepas tu download balik. Sebab tu telefon tu penuh. Kan, ya. Jadi buat folder-folder dalam telefon, dalam handphone you, dan tiap-tiap folder tu untuk produk yang tertentu. Ya, boleh asing juga antara testimoni dengan information. Ya. Jadi ni kerja tak ada siapa minta dah. Tapi kalau kita buat, kita lah hidup senang. Kerja kita lah yang senang. Tapi kalau kita tak buat, tak ada siapa marah. Cumanya nanti kita terkial-kial bila customer tanya. Nak cari testimoni tu. Macam kan, kalau kan testimoni BVSM beratus-ratus. BVSM dalam keadaan apa? Untuk orang lumpuh, orang sakit saraf, untuk yang tak cukup tidur, untuk yang sakit belakang, untuk yang macam-macam. Macam sekarang ni Tera, ya. Okey, yang nak kurus, okey, yang sakit lutut, yang yang lepas bersalin, ya, yang macam-macam lah. Ya. Yang saraf tersepit, katakan, ya. Dia bukan yang bentuk tubuh saja. Yang kurus tu kuruslah. Lepas tu ada tu yang bentuk tubuh dia jadi lebih baik. Ada tu yang sakit belakang dia hilang, dan hilang sakit lutut. Macam-macam. Ya. Ada jadi BVSM pun sama. BVSM lagi lah banyak. Bioever pun gitu. Yang sapu kat mata. Ya, yang sapu tu lepas tu kulit jadi tegak. Yang tu yang biasa punya, berlama-lama sampai tak larat nak kumpul. Kan? Jadi itu. Jadi kalau produk macam ni, yang gatalnya, yang apanya, sama juga spa di rumah, Marine Essence. Ya, yang jerawat kat belakang lah, yang tangan gelap lah, kaki gelap lah, yang kehitaman lah, ketiak hitam lah, macam-macam. Ya, macam mana nak cari? Kalau customer cakap, okey, masalah saya sekian, boleh tak produk ni membantu saya? You pun cakap boleh. Lepas tu kita tu kena tunjuk bukti, kan. Jadi kita kena boleh cari, dan kena boleh cari dengan cepat. Sebab tu ada lagi customer lain yang tanya, kan. Jadi ini semua bila kita buat tu, dia membantu. Okey, sorry jadi cakap lama pula pasal tu, sebab Mami memang okey. Jadi itu tadi, ya. Dan ada kerja kalau kita dapat lakukan, tapi kalau tak lakukan tak ada kesan. Yang tu tadilah. Ada tak benda-benda yang kita buat tapi sebenarnya kita boleh bagi orang lain buat? Ada tak?
sebenarnya bukan kerja kita, tapi kita sedang buat. Ada tak? Ya. Jadi yang ni kita boleh tai chi. Ya, bagi balik dekat orang tu kenapa kita yang buat benda tu dan bukan orang tu yang buat. Biasanya kalau dalam my case ialah team lah. Maknanya bila kita train team kita, jadi dia boleh buat sendiri banyak benda. Kalau kita tak train, ya, kalau kita tak coach, maka kita kena buat semua kalau kita nak jadikan bisnes dia. Okay. Tapi satu benda yang Mami belajar, bahawa kita tak boleh buat bisnes orang. Ya. Kita boleh bantu seramai-ramainya manusia untuk menjadi peniaga, boleh. Tapi kita nak tolong niagakan bisnes dia untuk dia, ini perangkap yang sangat besar. Ya. Tak boleh dibuat sebab bisnes saya lah run, sebab tu namanya bisnes saya. Ya, dan bisnes anda lah yang jalankan, sebab itu namanya bisnes anda. Ya. Fungsi kita sebagai leader adalah coach. Ya, tunjukkan cara macam mana buat, macam mana nak berniaga. Bukan buatkan perniagaan you untuk you, sambil you buat benda lain. No. We teach you what to do, we show you how to do it, we coach you sampai you pandai buat. Then you boleh buat lah. Okay. Ini adalah proses. Ya. Kalau tak, memang selok. Okay. Jadi, dan ini kita dah biasa buat, tapi sebenarnya benda tu tak perlu buat. Ada. Ada juga. Okay. Baik. Salah kamera. Okey. Jadi ni benda-benda yang kita perlu ingat, bahawa kita ni kalau kita nak menguruskan masa, kita kena kita kena tahu apa yang kita nak capai. Ni Mama cakap balik ni. Mama cakap semula apa yang Mama cakap tadi. Sebabnya dia sangat penting. Kalau kita tak ada objektif, buatlah apa suka. Do whatever you like. Because you have nothing that you want to achieve. Jadi penting kita perlu tahu apa yang kita nak buat kerja, dan berapa lama masa yang kita perlu untuk buat benda tu. Okey, apa kerja yang kita boleh kongsi? Okey, kita buat separuh, atau kita buat sebahagian, atau orang lain buat sebahagian. Okey, boleh buat bersama. Okey, dan sistem yang baik membantu kerja berjalan dengan lancar. Okey, inilah pentingnya sistem. Ya. Okey. Tapi macam mana bagus pun sistem, kita tetap perlu membantu. Okey. Dan pengurusan masa memang mesti kena kreatif. Okey. Jadi ada banyak benda yang biasanya digunakan lah untuk mengurus masa. Okey. Diary, planner, kan? Sekarang Google Calendar you all pakai tak? Ya. Letak jadual dalam Google Calendar. Okey, jadi dekat handphone ni sentiasa ada. Okey, apa-apa tarikh apa semua, sebab Google Calendar dia ada alarm. Kita boleh set notification. Okey, tapi kalau macam kalau nak tulis, dia duduk kat satu tempat dia je. Saya suka kalau benda-benda yang boleh ada dalam handphone. Kami ngaji apa semua pun kat dalam handphone. Okey. Alright. Jadi masukkan dalam, kalau kita guna diary, sama ada digital ataupun fizikal. Kalau fizikal kena sentiasa ada dengan kita, dan tulis dengan pensel. Bukan tulis dengan pen. Okey, ada setengah benda mungkin boleh tulis dengan pen, iaitu yang memang betul-betul solid. Yang tu yang kita mesti kena buat. Okey, pada masa itu. Yang tu boleh tulis dengan pen, tapi kebanyakan benda tulis dengan pensel. Sebab apa? Boleh padam, boleh susun balik.
Okey, dan bila kita pakai diary ni, apa yang kita perangkap, kita pun isi penuh. Lepas buat ni macam jadual waktu sekolah. Tak boleh. Kena ada masa antara benda-benda yang kita nak buat tu, sebab ada benda-benda yang ambil masa 1 minit, 2 minit, 5 minit yang kita tak perlu buat. Kan? Jadi dia kena ada cushion. Okey? Ya. Guna sebagai perancangan dan guna juga sebagai rekod. Okey? Jadi tu diary, planner, kalender. Ya, Mami dah cakap tadi ya. Okey, dan ni. Senarai benda-benda yang kita perlu buat. Satu senarai. Ya. Dah siap potong daripada senarai. Senarai Mami makin lama makin panjang, tapi tak apa. Ya, itulah bila kita tengah aktif macam itulah. Ya. Kenapa dia ghostan? Okey, jadi ni kita buang masa tau. Okey, dan ni masuk kepada apa yang Mami nak cakap yang seterusnya, iaitu yang ni, mencari masa. Okey. Okey, cari masa. Sekejap. Okey. Cari masa. Ada pula masa boleh cari-cari. Ya. Okey. Kita boleh cari masa, dan Mami nak cakap dengan yang lagi satu tadi, iaitu kita boleh cipta masa. Sebabnya ialah dia datang daripada beberapa perkara yang Mami sebut tadi sebagai membuang masa. Satunya ialah kita sebenarnya kita ada masa yang kita tak buat apa-apa. Kalau siapa naik bas, masa tunggu bas dululah. Dulu selalu bas kan. Ya, masa tu. Okey. Kita ada masa yang macam masa kita menunggu. Tunggulah apa pun, duduk dekat klinik ke, duduk dekat hospital ke, masa menunggu. Okey. Kalau zaman dahulu kala payah sikit, tapi sekarang niaga dalam handphone. Ya. Jadi masa-masa ni semua, okey, adalah masa yang kita boleh gunakan. Contoh kan, kalau you nak posting, nak apa, berapa lama masa yang perlu? Satu post. Okey. Kalau dah ada gambarnya, dah ada posternya, dah ada ayatnya, apa semua, berapa lama masa? 1 minit? Tak sampai. Kan? Jadi itu kita buat di antara masa. Kami suka kata. Jadi ini adalah masa yang kita jumpa. Macam tadi, okey, jadi itu adalah kita kata sebagai kita mencari masa. Jadi sepanjang hari kita cari masa mana yang ada sikit tu, gunakan masa tu untuk buat benda-benda yang pendek-pendek yang kita boleh buat dengan mudah, ya. Kita boleh gunakan masa tu. Faham maksud Mami? Okey, dan biasalah bila berniaga online ni, itu mungkin masa untuk kita buat posting. Itu mungkin masa untuk kita layan soalan-soalan customer. Atau itu mungkin masa untuk kita buat poster-poster baru, ya. Ataupun tengoklah kerja yang macam mana. Mami bagi contoh yang Mami tahulah, kerja saya lah,
kan. Tapi macam mana sekalipun di dalam kehidupan kita, mana ada tak ada, buat senarai jadual macam bos saya dulu suruh buat, you akan nampak benda ni. Dan kalau kita mula berfikir mengenai apa yang kita sedang buat pada satu masa tu, kita akan jumpa juga benda ni. Sebab tu Mami kata tadi, cari. Masa tu boleh dicari. Okey. Itu satu. Okey. Lepas tu macam Mami baru mulakan. Sebabkan Mami tak Mami cakap daripada dulu kan, orang semua pakai TikTok. Aku tak sempat lah. Okey. Jadi sebabnya saya tengah membina macam-macam kelas apa semua. Jadi untuk tim saya, ya, supaya mereka semua cukup lengkap, ya. Jadi selain daripada prasarana yang telah disediakan oleh yang begitu, yang sebenarnya memang best gila dah, ya, yang diberikan oleh sebahagiannya oleh syarikat, banyaknya melalui STG Millennium Academy dan KL Million Group di bawah CDM Bonda Pozima. Memang banyak dah pengisian dia, memang banyak dah, ya, gerak kerjanya. Okey, cuma apa Mami buat ialah saya sedang sintesis, saya sedang kumpulkan semua untuk memudahkan anak buah saya refer. Okey, jadi mereka boleh rujuk dengan mudah. Okey, kalau Mami tengah buat benda lain pun, kalau Mami dah meninggal pun, dia masih boleh rujuk. Maafkan saya lah, tapi bukanlah saya kata saya nak mati esok ke apa, tapi kita tak tahu kan. Jadi saya tak nak tinggalkan anak buah saya terkontak-kanting macam tu. Jadi daripada sebelah saya, insya-Allah saya tak berhutang, ya. Maknanya sekarang pun apa yang perlu mereka buat, gerak kerja apa semua tu dah diterangkan dan diperbaharui dah banyak kali, ya. Iterasi sebab sistem berubah kan, keadaan berubah kan. Macam dulu Syom pakai solusis, jadi Mami dah buat, dah tunjuk dah macam mana guna solusis apa semua. Tapi sekarang ni dia dah e-Syom, rupa dia dah lain, manfaat dia dah lain, ya. Semuanya yang terkini dan tercanggih, ya. Jadi kita macam mana nak pakai yang dulu, dah tak pakai dah. Okey, jadi kita kena buat balik. Sama juga produk baru banyak, ya. Jadi memang kena sentiasa diperbaharui, ya. Namun prinsip-prinsip dia tetap sama sebab kita masih lagi pengedar, ya, dan kita masih lagi berniaga, ya. Jadi prinsip-prinsip perniagaan, ya, itu semua tetap sama. Okey, jadi itu pasal mencari masa. Jadi kita cari dalam satu hari ni, ada masa-masa. Okey. Lepas tu selain daripada yang tu, iaitu cipta. Jadi apa yang Mami maksudkan dengan mencipta masa? Okey. Yang ni saya kena berhati-hati sikit sebab kita bukan cipta masa macam Tuhan cipta masa, bukan macam tu. Okay, but kita create the time. Okay, ini kita buat kalau kita ada penjadualan. Okay, contoh contoh dia macam ni. Okay, bila contoh dia ginilah. Mami ambil satu contoh. Katakan okay, saya ambil contoh ginilah, senang. Satu masa, okay, biasanya kebiasaan orang, okay, tidur pukul berapa? Kata tidur pukul 10, bangun pukul 6, ya, sembahyang subuh kan. Okay, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam.
Okey, 8 jam ya. Okey. Jadi 8 jam ni dalam masa 8 jam ni kita tidur. Memanglah kita kena tidur macam mana pun. Kan? Tapi bila kita tidur 8 jam macam tu, lepas tu kita pun mulakan hari kita dengan solat subuh dan sebagainya. Kerja balik ke malam tidur balik. Okey, ya. Ni mami buat dulu masa mami training dulu. Ya. Sebab mami suka ada masa pagi tu untuk persediaan. Jadi apa saya buat ialah ini bukan semua orang boleh buat dan tidak boleh dipaksa-paksa ya. Kita tidur tu pukul 10 tu, ya, pastikan kita dapat wind down. Jaga supaya kita tak terlampau aktif sebelum tidur. Okey. Dan untuk you all yang insomnia apa semua tu, ya, mungkin tak sesuai untuk you lah, tapi insomnia tu pun ada ubat dia juga, ya. Tapi maksud mami ialah kita boleh bangun lebih awal. Ya. Mami buat dulu masa mami training. Lepas tu bila mami banyak tak sihat apa semua ni, saya tinggalkan. Dan sekarang start balik masa pagi tu. Maknanya jaga, ya, kita tidur kan, lepas ni nanti ni dah pukul 10 lebih ya. Sekejap lagi tidur. Lepas tu jaga dalam pukul 4. Sebelum ni tak ada masa tu. Kalau kita jaga pukul 4, 5, 6 ada 2 jam. Masa yang sebelum ni tak ada pada kita. Ya, tidur kan pukul apa? Pukul 10. Okey, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Cukup ke tak? Gini je cakap. Sepertiga malam ni adalah amalan yang disarankan bukan oleh kita. Rasulullah sarankan. Rasulullah buat, ya. Tapi dia macam dia catch up sikit. Siesta, masa petang ke dia ada nap. Ya. Okey. Nap tau, bukan sleep. Ya. Dan yang tu revive balik, ya. Tapi ini adalah kebiasaan, ya. Tak boleh nak dipaksa-paksa sangat. Sebab kalau kita paksa, dia jadi tak cukup tidur tau. Dan Alhamdulillah dengan bantuan BBSM lah. Sebenarnya mami rasalah dengan asbab BBSM Allah beri, mami memang jadi cepat boleh lena. Bila ni nanti kan baca 3 kor, baca ini semua, cepat boleh lena. Kalau ada masalah sikit, mami suka buka lah. Sekarang ni kat YouTube banyak zikir kan. Ya. Ataupun zikir kegemaran lah, baca yang tu. Nanti dia akan tidur dengan mudah. Yang zikir sampai tertidur ni mami jadi terbuat masa kanser gitu. Sebab dia ajarkan zikir apa semua. Jadi mami memang buat. Dan sebab bila kita zikir tu kita relax, jadi dia dengan mudahnya jadi tertidur. Jadi mami pun kata ini tak boleh jadi ni. Sebab masa awal-awal tu dipesannya suruh buat pagi. Maknanya kita jaga tu kan, kita baring elok-elok sebelum subuh tu, kita buat masa tu. Masa mami selalu jadi tertidur balik. Jadi kata tak boleh jadi ni, tak boleh pakai masa ni. So mami pun buat masa, tanya balik lah, boleh tak saya nak buat untuk sebelum tidur, sebab memang senang tidur. Okey, asalkan buat kan. Jadi saya jadualkan begitu dan Alhamdulillah, ya. Dan bila tidur macam tu, dia jadi cepat dan dia jadi lena. Okey, dan lepas tu tak apalah tu. Dah. Saya sentiasa berjanji pada diri saya bahawa saya tak boleh mengajar pasal agama sebab saya tak layak. Tapi ini bukan pasal agama. Ini adalah tabiat-tabiat yang kita bina dalam diri kita yang memberikan kita lebih masa dalam satu hari. Okey, itu satu, tidur. Okey. Lepas tu kita pecahkan
kerja kita dan masa kita kan ikut solat paling senang. Siapa coach hari tu Abang Abu pun cakap, ramai coach-coach yang cakap, yang pesan, coach Syara pun cakap, Sifu pun selalu cakap, Bonda pun selalu cakap, bila kita time azan tu masuk waktu solat, kita solat. Tak kira apa kita tengah buat pun, kita cuba. Jangan tangguhkan yang tu. Dia akan cantik-cantik pecahkan masa kita. Jadi block time yang ni untuk buat benda ni, block time yang ni untuk buat benda ni, block time yang ni untuk buat benda ni. Cantik. Kalau kita lengah-lengahkan, jadi kita ada lebih kat sini, kita tak balance. Jadi kalau kita kita ada blok-blok masa. Jadi kalau siapa yang siapa-siapa je boleh tengok ni kan, kalau bukan if you are non-Muslim, you still boleh bagikan masa kita kepada blok-blok masa. Iaitu contoh pagi. Satu blok masa sampai pukul 10 katakan. Kalau untuk kita boleh kata waktu awal duha. Pukul 10 sampai pukul 11 ke. Waktu awal duha lah, sampai pukul 10 tu. Jadi ini sebab dia pagi, dia tenang. Ataupun tengoklah, ada setengah orang kan masuk office kan terus macam sarkas. Itu bukan masanya untuk you bertenang lah. Itu masanya untuk you tangkas. Tapi ikut blok masa ni, dan kita jadualkan perkara yang sesuai untuk blok masa tersebut. Tengok pattern hidup kita. Blok masa. Jadi katakan lepas tu pukul 10 sampai pukul 12 atau sampai pukul 1. Lepas tu pukul 1 sampai pukul 2 tu ada blok masa yang kecil sebab apa? Masa lunch, masa solat Zuhur, kan? Lepas pada tu blok masa yang seterusnya. Jadi yang tengah tu sebenarnya kita tak kira sebagai blok masa lah, kan? Sebab kita tahu apa kita buat masa tu, kan? Jadi lepas tu petang sampai kita kata dalam pukul 4 ke pukul 5 kan, macam tu, satu blok masa. Lepas tu pukul 5 sampai pukul 7, 7.30 pukul 8 macam tu, satu blok masa. Apa? Kita maghrib, lepas tu maghrib isyak. Mami selalu kira itu satu blok masa, maghrib ke isyak. Itu masa untuk, bukan masa untuk buat kerja lah. Itu masa untuk benda lain. Kan? Dan lepas tu kita ada malam macam sekarang. Dan malam ni masa yang Mami paling suka untuk bercerita macam ni, sebab otak saya memang dia jalan lebih elok masa ni untuk bercakap, tapi kadang-kadang dia jadi 5.30. Kan, sebab malam selalu banyak kerja. Tapi Mami dah cuba kurangkan tu. Kalau overlap pun overlap lah, tak apa. Kecuali kalau saya yang nak hadir. Namun begitu, jadi kita cakap tadi pasal mencipta masa kan. Bila kita bagikan chunks macam tu, jadi kita boleh buat deadline. Saya kena siapkan benda ni dalam masa ni, dalam blok masa ni. Saya kena buat ni dalam blok masa ni. Sebab sebenarnya kerja, benda-benda yang kita perlu buat tu, kita boleh buat cepat atau kita boleh buat lambat. Kebanyakan benda. Kita boleh buat cepat ataupun slow. Bukan semua bendanya perlu pada speed yang sama. Jadi kita buat cepat. Pastikan you buat secepat yang boleh, dan you buat di dalam blok masa tersebut. Give yourself deadline yang orang lain tak bagi. Dan you akan dapati bila kita dah bagikan ikut blok-blok masa ni, masa kita terisi dan kita banyak dapat accomplish benda-benda. Jadi saya boleh kata hari ni saya dah buat ni, saya dah buat ni, saya dah buat ni. Kalau you bagikan betul-betul ikut blok masa tu. Dan you jangan langkau. Saya nak buat saya nak buat video masa ni, buat video masa ni. Saya nak buat poster masa ni, buat poster masa ni. Masa ni saya nak buat. Tapi ini benda-benda yang makan masa.
makan sejam, 2 jam, 3 jam untuk kita siapkan. Untuk kita siapkan. Don't worry. Don't worry. Kita buat sebagaimana seolah-olahnya benda tu bos bagi deadline. Sebab kita bos. Kalau kita berniaga, kalau tak pun, kalau bos you tak bagi deadline pun tu, you buat untuk diri you sendiri. Siapkan dalam ikut blok masa tu. Kalau you nak balik report, katakan sebenarnya. Okay. Dan kalau benda-benda yang bersangkutan dengan dokumentasi dan sebagainya, ada banyak cara yang kita boleh shortcut. Satunya ialah kalau you buat benda yang sama berulang-ulang, contoh you buat memo kan, tolonglah pakai standard, jangan tulis daripada kertas kosong je tiap-tiap kali. Sama juga buat kontrak lagilah teruk. Buat dokumen-dokumen yang banyak, proposal dan sebagainya, tulislah proposal yang seterusnya daripada menggunakan format proposal yang lepas. Kenapa you nak create baru tiap-tiap kali? Ada orang macam ni. Dan sama juga dengan design ke, tak kira lah, company profile ke apa ke benda ke, whatever document that you are preparing, okay, create lah daripada yang lepas. Betul tak? Kan? Okay. Jadi seterusnya tak payah pergi balik slide lah. Okay. Itu yang Mami kata kita cipta masa. Sebab apa kita cipta masa? Sebab bila kita dah buat blog tadi, okay, kita sumat kita padatkan kerja kita masuk dalam blog tu. Dan kita kena cari, kita kena challenge diri kita, cari cara yang paling cepat untuk buat sesuatu benda. Jadi kita akan boleh buat lebih banyak. Jadi kita dah mencipta masa ke tak? Did you create more time for yourself? Sebab you can accomplish more, you boleh buat lebih banyak. So, that's how I say I create time. Tak adalah macam Allah cipta masa. No. Tapi kita, that's how we make time. Perkataan ni. That's how we make time. Jadi yang tadi tu dan benda ni regular, bukan hari ni buat, lepas tu hari sana macam lain. No. Kita kena regular. Jadi Mami sebenarnya dalam proses nak mengurangkan benda-benda yang tak regular dalam hidup Mami, benda-benda yang tak boleh dijadualkan, supaya hidup saya boleh berjadual dengan mudah. Ada benda yang kita tak boleh jadualkan, ada. Contoh, kalau orang datang orang datang rumah, kita tak boleh jadualkan masuk orang datang ziarah, macam mana, takkan kita nak halau kan. Jadi masa kita akan ada interruptions, dan kita kena boleh adjust ikut masa. Macam hari ni Mami ada banyak perkara-perkara yang berlaku, bukan interruption, benda yang juga perlu, tapi saya tetap nak keep to my schedule. Saya seboleh-bolehnya cuba. Jadi kadang-kadang tak sempurna tu tak apa dah, tak payah nak marah apa semua, stres apa semua, tak payah. Kita handle je. Okay. Sebab masuk kepada yang seterusnya, meluaskan dan melapangkan masa ni siapa punya? Ini Mami cakap sikit je lah, sebab saya bukan ustazah atau ustaz, tapi dipesan kepada saya oleh ramainya coach dan guru-guru semua. Jadi memang ini adalah satu kebenaran. Saya tidak was-was langsung. Okay. Allah boleh meluaskan dan melapangkan masa kita. Satu hari ada 24 jam. 24 jam ni boleh rasa macam 1000 tahun. Dan 24 jam ni boleh rasa macam 2 saat. Macam tu je.
Ya. Lihat hari ini apa yang you dah, what have you accomplished today? Okay, adakah masa you begitu sempit, semua benda tak sempat, tak ada benda yang siap? Okay, Allah boleh lapangkan masa kita, Allah boleh sempitkan masa kita, Allah boleh luaskan. Ya. Allah boleh cepatkan kita menyiapkan sesuatu benda, Allah boleh lancarkan kerja kita. Ya. Lancarkan rezeki, lancarkan kerja, mudahkan urusan, ni semua kerja Allah. Entah. Berada kalau kita mendayung, ya, kalau kita lawan arus, ya, jarak sama tapi kita lawan arus, lambat ke cepat kita sampai. Ya, kalau jarak yang sama tapi kita ikut arus, lambat ke cepat. Ya, jadi jangan lawan arus. Beradalah di dalam arus yang boleh membawa kita ke depan dah. Ya, arus yang deras. Ya, yang ni yang Mami maksudkan dengan meluaskan dan meluaskan dan melapangkan masa. Yang ni antara anda, antara kita semua dengan pencipta. Ya, kalau tadi kita pakai blok masa tu macam tu kan, insya-Allah ya, kita buat yang baik, kita jadi sebagaimana yang Allah nak kita jadi, Allah lapangkan insya-Allah. Semua bendanya kita cukup masa untuk buat, Allah cukupkan semua. Kita cukupkan kehendak dia, Allah cukupkan keperluan kita insya-Allah. Okey, dah. Tu khutbah saya dah. Hari ni hari Jumaat ke bukan? Ini bukan hari Jumaat, ini hari Ahad. Okey, walau apa sekalipun, ya, hubungan dengan pencipta itu adalah sesuatu yang penting. Jadi sebab kita sentiasa perlu ingat bahawa ni semua ni Allah punya. Allah yang buat. Allah yang buat, dia boleh buat lah macam mana pun. Kun fayakun. Ya. Jadi kita tak perlu risau, tak perlu takut. Ya. Kita jadikan dia sebagaimana yang sebaik-baiknya dia jadi. Okey. Macam tu ya. Okey. Jadi dengan itu saya dengan ini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua. Semoga apa yang Mami kongsi ini dapat membantu. Sekiranya ia membantu, cakaplah sesuatu, komen, like, ya, share. Kalau ia membantu, kongsikan. InsyaAllah, mana tahu mungkin boleh membantu lebih ramai orang lagi di luar sana. Ya. Jadi bahagian menguruskan masa tadi faham ya? Mencipta masa dan mencari masa pun faham ya? Sebab ni dah tentunya ada banyak lagi kaedah-kaedah lain, tapi Mami bagi contoh ya. Cara kita mencipta masa tadi, dan Mami bagi contoh juga macam mana kita mencari masa dan apa yang kita boleh buat dalam masa-masa yang kita jumpa tu. Sebab kalau tak, masa tu terbuang. Ya. Okey, jadi dengan itu saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa yang saya telah katakan ini tidak benar, tidak tepat ataupun ataupun silap. Itu adalah daripada kekurangan saya sendiri, dan apa yang benar, yang betul dan yang baik daripada apa yang Mami cakap ini adalah Allah yang telah menyalurkannya. Hanya dia sajalah yang menjadi punca segalanya yang baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.